Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 5 Sekolah Dayung Peng. Bersama cikgu pada hari ini ialah Cikgu Zulfadli. So hari ini kita akan belajar subjek sejarah. So apa yang awak akan belajar pada pagi ini? Kita ada tiga objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mengetahui pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua, awak dapat mengetahui konsep wadat antara raja dan rakyat. Dan yang ketiga, awak juga boleh menjelaskan maksud daulat dan derhaka. So ada tiga objektif lah pada pagi ni sepatutnya awak kuasai. Kita pergi ke slide seterusnya. Sebelum tu cikgu nak terangkan mengenai pengertian raja dan kerajaan. Apakah yang dimaksudkan dengan raja? Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. So maksudnya kalau awak dapat tengok gambar di sini, ni ialah gambar yang di Pertuan Agong bagi negara kita. So dia nilah raja di negara Malaysia ni, raja di negara kita. Apakah yang dimaksudkan pula dengan kerajaan? Kerajaan bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Siapa ketua kerajaan negara kita sekarang? Ni Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang selalu keluar TV tu kan. Inilah dia. Ini adalah ketua kerajaan negara kita, iaitu Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah yang dimaksudkan dengan pengertian raja dan kerajaan. Seterusnya kita tengok kepada subtopik raja berdaulat tonggak kerajaan. So kalau anda dapat lihat pada gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah di mana struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya raja ni dah ada lama dah. Sultan ni dah ada lama dah, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada. Kalau anda dapat lihat kat gambar ni, yang tertinggi sekali ialah sultan. Yang tertinggi sekali ialah sultan. So raja sultan ni dikira raja jugalah. Yang kedua, kita kenali sebagai pembesar. Kalau zaman sekarang ni pembesar kita panggil macam menteri-menteri, tu semua kita panggil sebagai pembesar. Yang ketiga, lapisan ketiga ni ialah rakyat. Rakyat. Rakyat ni siapa? Rakyat ni kita lah. Cikgu-cikgu semua. Awak-awak semua ni, kita semua ialah rakyat. Kemudian yang lapisan keempat ni hamba. Zaman sekarang ni hamba dah tak ada dah. Zaman dulu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, hamba ni wujud. Tapi zaman sekarang sudah tiada. So inilah dia punya hierarki di mana masyarakat pada zaman Melayu Melaka lagi dah ada. Dikekalkan sehingga sekarang. Tetapi sekarang ni ada tiga lapisan sajalah, iaitu sultan, pembesar dan rakyat. Seterusnya kita tengok. Ini pula ialah gambar rajah peta Malaysia. Kalau anda dapat lihat, negara kita Malaysia mempunyai 14 buah negeri. Kalau anda dapat lihat dekat sini, ini semua negeri-negeri yang berada di dalam negara Malaysia. Berapakah jumlah negeri yang ada raja ataupun sultan? Kat sini kita dapat lihat ada 9 negeri sahaja yang mempunyai sultan ataupun raja. Tetapi kalau awak dapat lihat dekat gambar rajah ni, negeri Johor, negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Perak, negeri Selangor. Yang ini kita gelar
ketua negeri dia sebagai sultan. Kita gelar ketua negeri dia sebagai sultan. Okey. Tetapi di Perlis kita tak panggil sultan. Kita tak panggil sultan Perlis. Kita gelar dia sebagai Raja Perlis. Okey, kemudian di Negeri Sembilan pula kita gelar dia sebagai Yang di-Pertuan Besar. Kita tak panggil Sultan Negeri Sembilan, kita tak panggil Raja Negeri Sembilan, kita panggil sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. So inilah secara keseluruhannya ada 9 buah negeri sahaja di Malaysia yang mempunyai raja ataupun sultan. Okey. Kemudian di negeri Sabah, di negeri Sarawak, di negeri Melaka, di negeri Pulau Pinang. Okey. Mereka ni dia tak ada raja, mereka ni dia tak ada sultan. Siapa yang tertinggi? Ketua tertinggi di negeri 4 negeri ni. Okey. Ketua tertinggi di 4 negeri ni, negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang ni kita panggil sebagai Yang di-Pertua Negeri. Okey. Kemudian wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan. Wilayah Persekutuan Labuan dekat sini Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya ni ada dekat tengah ni. Dekat tengah-tengah Selangor ni. Okey, tu di bawah Yang di-Pertuan Agong. Okey. So awak kena ingat ni. Okey, so kesimpulannya ada 9 buah negeri sahaja yang ada sultan ataupun raja, 4 negeri yang di-Pertua Negeri, dan wilayah persekutuan tadi 3 tadi di bawah Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada konsep wadat antara raja dan rakyat. Okey, sebelum tu awak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan wadat. Apakah yang dimaksudkan dengan wadat? Wadat ni bermaksud wadat bermaksud perjanjian taat setia. Taat setia antara siapa? Taat setia antara raja dan rakyat. So, antara raja dan rakyat kita kena saling taat setia. Okey, kalau awak dapat lihat pada muka surat 6 buku teks awak, okey, awak dapat lihat ada gambar Raja Katun kat situ tapi cikgu tak tunjuklah. Okey, rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Okey, perkataan wadat ni sebenarnya berasal dari mana? Perkataan wadat ni berasal dari teks asal wadat terdapat dalam buku Sulalatus Salatin. Ni kalau awak dapat lihat muka surat 6 juga dalam buku teks awak dia ada QR code, awak boleh scan lah kat situ. Awak boleh tengok dia punya teks asal tu. Itulah asal usul perkataan wadat. Okey, kemudian konsep wadat ni apabila negara kita merdeka, konsep wadat dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. So inilah konsep wadat. Okey, sampai sekarang dikekalkan konsep wadat dan dimasukkan ke dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan raja dan negara. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik raja berdaulat. Okey, kita akan tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan daulat dan apakah pula yang dimaksudkan dengan derhaka. Okey, raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Okey, melalui wadat antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okey. Wadat antara Seri Teri Buana dan Demang Lebar Daun ni awak boleh lihat dalam muka surat 6. Tu ada dialog dia tu. Awak boleh lihat. Di situlah lahirnya konsep daulat dan derhaka. Asal usul daulat dan derhaka berasal dari situlah. Okey, kemudian kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan daulat.
daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Okey, raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey, so daulat ni lebih kepada raja ataupun sultan. Okey. Derhaka, apa maksud pula derhaka? Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. So, kita sebagai rakyat seharusnya taat kepada raja ataupun sultan. Okey. So, itulah yang dimaksudkan dengan daulat dan derhaka. Sekiranya kita tidak taat kepada titah ataupun perintah raja atau sultan, kita boleh dianggap derhaka. Sekiranya kita dianggap derhaka, kita boleh, kalau sekarang kita boleh ditangkap lah. Okey, kemudian kita tengok ni. Perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah. Okey, daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Okey, dia maksud negeri atau kerajaan. Rakyat yang menderhaka dikatakan akan ditimpa tulah dan bencana. Tulah ni orang panggil ketulahan lah, macam mesti dapat balasan lah sekiranya kita derhaka kepada raja ataupun sultan. Okey, so kalau awak nak nota yang lebih detail, awak boleh lihat, awak boleh rujuk pada buku teks awak, muka surat 4, 5, 6 dan 7. Okey, awak boleh baca tu. Okey. Okey, so itu saja untuk pagi inilah. Untuk pagi ni, so tugasan awak, yang pertama, awak kena buat nota berdasarkan video yang telah dipaparkan tadi. Okey, kalau awak malas pun, kalau awak malas, awak salin je pun nota tu tadi pun tak apa. Okey, salin atas kertas, nanti dah dapat buku pada hari Ahad, boleh tampal terus dalam buku. Okey, tugasan yang kedua, ni buat latihan worksheet pada link. Ni live worksheet ni nanti cikgu akan sebarkan dalam grup kelas dalam grup kelas tahun 5 lah. So awak ada dua tugasan. Yang pertama buat nota, yang kedua buat latihan. Latihan ni latihan simple je lah. Okay. So kalau dah siap, nanti ambil gambar nota dan ambil gambar worksheet. Okay, dan boleh serah dan boleh WhatsApp kepada cikgu. Okay, itu saja untuk pagi ni. Okay, sekian, terima kasih.